Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up my man? Mungkin setengah antara kita tak perasan pun sebenarnya Bundesliga dah menamatkan saingan liga diorang baru-baru ni. Aku tak boleh nak salahkan korang semua sebab berita habisnya Bundesliga ni tenggelam dengan kemenangan EPL Liverpool. Jadi hari ni aku akan buat sedikit review tentang Bundesliga musim 2019-2020. Aku mulakan review kita hari ini dengan menceritakan pasal kedudukan yang membawa makna di Bundesliga. Juara, seperti mana kita semua sedia maklum, ialah Bayern Munchen ataupun orang kita panggil sebagai Bayern Munich. Ini merupakan kejuaraan ke-8 berturut-turut untuk Bayern, sampai aku sendiri pun dah naik muak dengan lagu Mia Hassan Mia diorang ni. Jadi, Bayern akan layak ke UEFA Champions League ataupun UCL sesi hadapan secara automatik. Pasukan yang akan join Bayern di UCL musim depan juga ialah pasukan yang berada di tempat kedua hingga tempat keempat Bundesliga, iaitu Borussia Dortmund, RB Leipzig dan juga Borussia Mönchengladbach. Pasukan di tempat kelima dan keenam, Bayer Leverkusen dan juga Hoffenheim, akan layak ke Europa League secara automatik, manakala pasukan di tangga ketujuh, Wolfsburg, akan melalui pusingan kelayakan ketiga untuk layak ke Europa League. Bahagian atas tabel kita dah tengok, so kita ke bahagian bawah tabel. Kepada sesiapa yang tak perasan, Bundesliga ni sebenarnya consist of 18 teams only. Jadi, pasukan di tangga ke-18 dan 17, Düsseldorf dan Paderborn, secara automatiknya akan tersingkir ke Second Bundesliga. Manakala pasukan di tangga 16, Werder Bremen akan bermain untuk perlawanan playoff. Kalau Werder Bremen kalah perlawanan playoff ni, dia akan tersingkir ke Second Bundesliga, dan kalau dia menang, dia akan kekal di Bundesliga. Season lepas, Werder Bremen menentang Heidenheim untuk perlawanan playoff ni. Perlawanan tersebut dimenangi oleh Werder Bremen dengan peraturan gol di tempat lawan selepas serikat 2-2. Jadi, bolehlah kita layan Bremen season depan di Bundesliga. Untuk anugerah kasut emas season lepas ataupun Golden Boot, pemenangnya ialah Robert Lewandowski dengan 34 jaringan gol. Gila! Power tak power Robert Lewandowski ni. Dalam 10 seasons dia di Jerman, 5 daripadanya dia dah menang anugerah kasut emas. Kalau korang rasa tu tak cukup power, dalam 5 tahun terakhir ni, dia dah menang 4 kasut emas. Dan season lepas merupakan jaringan terbanyak dia dalam satu season di Bundesliga. Ini ke contoh orang cakap makin tua makin berisi. Untuk catatan assist terbanyak, penghormatan ini jatuh kepada pemenang yang tak disangka-sangka, iaitu Thomas Müller. Kenapa aku cakap tak disangka-sangka? Sebab Müller ni biasanya terkenal dengan kebolehan dia menjaringkan gol dan bukannya create assist. Kalau kita tengok dari segi statistik pun, Müller sentiasa akan menjaringkan lebih banyak gol daripada dia create assist. Sehinggalah pada musim 2016-2017, di mana catatan assist dia dah mula melebihi jaringan gol dia. Tapi paling awesome ialah season lepas di mana dia mencatatkan 21 assist dalam satu season. Kalau korang nak tahu, rekod assist di Bundesliga dipegang oleh dua players, iaitu Kevin De Bruyne dan juga Emil Forsberg dengan 19 assist dalam satu season. Secara tak langsung, rekod tu sekarang dimiliki oleh Thomas Müller, seorang pemain yang terkenal dengan role Raumdeuter dia tu. Thomas Müller makin tua makin banyak assist, Robert Lewandowski makin tua makin banyak gol. Jadi benarlah pepatah Melayu, makin tua makin berisi. Seterusnya ialah pemain terbaik season lepas ataupun player of the season. Bundesliga sepakat menganugerahkan Robert Lewandowski dengan anugerah ni, dan aku memang sangat setuju. Sebab apa? Sebab Lewandowski dan jaringan dia dah banyak membantu Bayern mengatasi tim lain di Bundesliga. Kepada sesiapa yang masih tak tahu, Lewandowski memegang rekod apabila menjaringkan gol dalam 11 perlawanan berturut-turut. Biasa je tu. Jamie Vardy pun boleh buat macam tu. Kalau korang rasa ni biasa-biasa, Robert Lewandowski juga memegang rekod apabila menjaringkan gol menentang semua tim di Bundesliga. Biasa lagi tu. Kalau korang rasa tu biasa, korang pakai boot bola, beli tiket flight dan pergi trial dengan Bayern Munchen. Mana tahu korang boleh menggantikan Robert Lewandowski.
Untuk pemain muda terbaik season lepas ataupun Rookie of the Year, pemenangnya ialah Alphonso Davies. Apakah syarat untuk menjadi Rookie of the Year? Pertama, pemain tersebut hendaklah berumur bawah 23 tahun pada match day 1. Jika pemain tersebut pernah beraksi pada musim-musim lepas di Bundesliga, kumulatif minit perlawanan ataupun jumlah minit perlawanan terkumpul hendaklah tidak melebihi 450 minit. Agak menjadi perbualan panjang antara peminat Bundesliga dengan kemenangan Alphonso Davies kerana dia hanya memenangi Rookie of the Month sebanyak sekali sahaja. Kalau nak dibandingkan dengan penyerang Mönchengladbach Markus Thuram ataupun penyerang Dortmund Erling Haaland, di mana diorang telah memenangi Rookie of the Month sebanyak 3 kali dan 2 kali. Walau bagaimanapun, kecekalan Davies beraksi di bahagian pertahanan kiri Bayern hendaklah kita puji. Sebab dia berjaya mengenepikan pemain yang lebih berpengalaman seperti Lucas Hernandez. Nampaknya masa depan Bayern Munchen di bahagian sebelah kiri nampak terjamin dengan kehadiran David Alaba, Alphonso Davies dan juga Lucas Hernandez. Seterusnya ialah Best Team of the Season. Ini ialah pendapat peribadi aku, jadi mungkin antara korang setuju dan mungkin yang tak setuju. So bagi aku, pemenang untuk Best Team of the Season ialah Union Berlin. Mungkin ada yang nak tanya, kenapa tak ambil Bayern ataupun tim-tim lain? Sebenarnya Bayern dan menang Bundesliga ni ialah satu benda yang common. Dah tak ada apa yang amazing pun. Lepas tu dia akan ada Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach. Lepas tu mungkin ada Bayer Leverkusen. Itu benda yang biasa. No wow factor. Tapi Union Berlin ni macam mana dia orang first time layak ke Bundesliga dan berjaya membawa diri orang jauh daripada relegation battle, itu ialah sesuatu yang wow. Tapi yang mencacatkan sedikit wow diorang tu ialah bila diorang berada di belakang seteru utama diorang iaitu Hertha Berlin. Tu je. Dengan sentuhan penyudah Sebastian Andersson dan juga pengalaman yang ada pada Neven Subotic, Yunus Mali dan juga Anthony Ujah, diorang telah berjaya membawa Union Berlin kepada satu tahap di mana diorang tak perlu bergelut pada relegation battle, dan ini merupakan satu kejayaan besar pada diorang sebagai tim yang baru ke Bundesliga. Untuk underachieving team of the season, aku pilih Werder Bremen. Untuk pasukan yang kaya dengan sejarah dan sentiasa konsisten di Bundesliga, terpaksa bergelut di perlawanan playoff penyingkiran merupakan sesuatu yang sangat memalukan. Aku pasti ini merupakan satu kecelakaan pada Bremen dan penyokong dia sendiri pun tak sanggup nak tengok. Walaupun berjaya kekal di Bundesliga untuk musim hadapan, Florian Kohfeldt ada satu tugas yang berat untuk memastikan prospek diorang seperti Joshua Sargent, Milot Rashica dan juga Maximilian Eggestein boleh blend in dengan pemain penting diorang sekarang seperti Davy Klaassen, Leonardo Bittencourt dan juga Yuya Osako. Kalau Kohfeldt tak dapat ramuan ni, aku rasa tak mustahil Bremen pasti akan bergelut lagi pada musim hadapan. Last part untuk episod kali ini ialah Unsung Hero of the Season. Ini ialah pendapat peribadi aku dan personally aku rasa pemain yang layak mendapat anugerah ini ialah Thiago Alcantara. Sebab apa? Sebab dia ialah sistem penting dalam memastikan Bayern dapat bermain dengan cara diorang sejak daripada dulu hinggalah sekarang. Walaupun Thiago ni kerap injured, bila dia fit dia sentiasa memberikan satu persembahan yang sangat mengagumkan. Tak kiralah dia ni jadi double pivot bersama dengan Joshua Kimmich dalam 4-2-3-1 ataupun bila dia main sebagai single pivot dalam 4-3-3. Kepentingan Thiago dalam sistem Bayern Munchen dan betapa kurangnya spotlight yang dia dapat membuatkan aku pilih dia sebagai Unsung Hero of the Season. Setakat itu saja guys untuk episod kali ini. InsyaAllah next time aku akan buat review tentang liga-liga lain juga. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.